وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kan dapat kita sama-sama pada pagi ini meneruskan lagi pembacaan kitab kita Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Pada pagi ini kita meneruskan permasalahan yang ke-22. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Wajib makmum mengikut imam pada segala perbuatan. Tajuknya iaitu bagi makmum ini wajib mengikut segala pergerakan imam. Bagi makmum berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan iaitu liyutamma bihi, diikutkan dengan dia. Jadi berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim menunjukkan bahawa sesungguhnya kewajipan bagi makmum mengikut pergerakan imam. Itu pada asasnya. Pada asasnya. Ada ketika walaupun imam buat, makmum tak boleh buat. Imam buat tapi makmum tak boleh buat. Masa bila? Kita tengok satu persatu. Ketahuilah bahawa keadaan makmum serta imam terputar ia di antara muwafaqah. Dia terjemah tu dalam bahasa Arab, yaduru, terputar ia ataupun berkisar ia di antara muwafaqah dan musabaqah dan musawaqah. Keadaan makmum dengan imam ini tidak akan terpisah daripada tiga. Sama ada kedudukan dia seorang yang muwafiq, iaitu disebut muwafaqah, ataupun keadaan dia ini al-musabiq, terdahulu, sama ada imam terdahulu ataupun dia terdahulu. Dan keadaan ketiga al-musawiq ataupun musawaqah, keadaan orang yang menyerta. Ini di dalam istilah ilmu fiqh, muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Istilah ni yang digunakan pakai ulama-ulama terdahulu daripada Al-Imam Nawawi. Di antaranya Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala menggunakan tiga istilah ini dalam kitab beliau yang terkenal Al-Muharrar. Dan juga pengarang kitab yang terdahulu di antaranya Al-Imam Al-Dubaili di dalam kitabnya Anwar juga menyebut istilah-istilah ini. Tetapi Al-Imam Nawawi telah menukar istilah yang ketiga, iaitu muwafaqah, musabaqah, muqaranah. Yang ketiga iaitu ditukar dengan muqaranah, penyertaan. Tapi ulama-ulama sebelum Al-Imam Nawawi menggunakan istilah muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Walau bagaimanapun masing-masing ada mempunyai hujjah, mempunyai hujjah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan arti musabaqah diambil daripada kalimah sabaqa yusabiqu, musabaqatan,
fa'ala yufa'ilu, memberi maksud iaitu saling di antara makmum dengan imam ni dia bersekutu, dia saling di antara dua ni saling apa? Mendahului, sama ada imam dahulu ataupun makmum, iaitu ialah mendahului makmum di atas perbuatan imamnya. Dan itu mana musabaqah, musabaqah. Walaupun istilah ini memberi maksud dua, sama ada makmum mendahului ataupun imam mendahului, tetapi digunakan dalam kaedah fiqh makmum mendahului. Contohnya, makmum ini mendahului perbuatan dengan imam, imam belum sujud dia dah sujud, imam belum sujud dia dah sujud, imam baru i'tidal. Contohnya, dia tak perasan bahawa imam ni nak baca doa kunut, doa kunut, sebab dia biasa mengikut mazhab, dia tak ada baca doa kunut. Bila dah naik, contohnya rakaat yang kedua, imam pun sami Allahu liman hamidah, imam nak baca doa kunut, dia terdengar ada suara Allahu Akbar. Rupanya suara Allahu Akbar ini ialah ada seorang datang menjadi makmum, iaitu dalam keadaan ia masbuk, dia menganggap bahawa Allahu Akbar ini atau imam, dia pun sujud. Maka sujud ini telah mendahului daripada imam. Tengok-tengok makmum semua tak turun lagi, semua imam dalam keadaan membaca doa kunut, dia pun terdengar imam baca doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait, sedangkan dia sudah sujud. Ini nama dia musabaqah. Contoh, dia dalam ni akan dihuraikan satu persatu. Keadaan yang kedua, dan erti musawaqah ialah menyertai, ataupun dalam kitab Imam Nawawi dalam kitab Minhaj digunakan kalimah muqaranah, iaitu menyertai serentak perbuatan dan perkataan dengan perbuatan dan perkataan dengan imam dan perkataan imam. Ini serentak, sama ada serentak di sudut perbuatan, dia ada beberapa keadaan, ada kala jadi makruh, ada kala boleh jadi wajib, ada kala boleh jadi sunat, dan ada kala boleh menjadikan batalnya sembahyang. Dari sudut serentak dengan perbuatannya. Dan perkataan dengan perbuatan dan perkataan imam, dan ada kalanya sunat serentak dengan perkataan imam, di antaranya amin. Apabila imam amin, maka sunat serentak. Idza ammana al-imamu fa aminu fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Apabila imam baca amin, maka bacalah amin. Barang siapa yang aminnya sama dengan amin para malaikat, nescaya diampunkan oleh Allah dosanya yang telah terdahulu. Ini serentak juga, hukumnya boleh jadi sunat. Ada keadaan serentak dengan imam boleh membawa kepada batal. Yang pertama iaitu takbiratul ihram, dan yang kedua juga disebut dalam kitab kita ni iaitu salam. Apabila dia memberi serentak dengan memberi salam, hukumnya serentak takbiratul ihram boleh membawa kepada batal, serentak takbiratul ihram boleh membawa kepada batas sembahyang. Serentak memberi salam ianya menjadi makruh, tetapi sah fadilat berjemaah. Tanda soal, kalau fadilat sembahyang berjemaah luput tapi sembahyang berjemaah dapat, apa faedah dia? Nanti dijawab selepas ini. Dan manakala muwafaqah, kitab kita ini disebut dalam ilmu balaghah lafun wa nashrun musyawwashun, nama dia nashrun, lafun wa nashrun musyawwash, sebab dia tak ikut tertib. Pengarang kitab kita ni mula-mula menyebut muwafaqah, musabaqah, musawaqah, tapi dia terangkan, ambil dia yang nombor 3, musawaqah, kemudian dia terang pula dia terang musabaqah, musawaqah, pergi balik ke depan muwafaqah. Sepatutnya hurai muwafaqah, musabaqah,
musawaqah. Kalau dia hurai satu persatu ikut turutan, nama istilah ilmu balaghah Arab ni lafun wa nashrun murattabun. Nashrun lafun wa nashrun murattabun. Tapi kalau dia tak ikut turutan, nama dia lafun wa nashrun musyawwashun. Musyawwash maknanya bercelaru. Ini di antara gaya bahasa dalam bahasa Arab. Ada keadaan diperbagaikan kaedah penulisan, barangkali diperbagaikan keadaan penulisan ni supaya orang tak jemu. Supaya orang tak jemu. Kaedah pertama dia ikut tertib satu-satu. Contohnya muwafaqah, musabaqah, musawaqah. Dia urai satu-satu. Ini ikut tertib. Nak bagi orang tercari-cari supaya barangkali orang baca kitab ni dia mengantuk. Macam mana pula boleh musabaqah dulu, mana muwafaqah? Maka dimejedarkan. Ini di antara kaedah pelbagai kaedah dalam penulisan yang disebut dalam istilah ilmu balaghah lafun wa nashrun musyawwashun. Dan yang kedua iaitu lafun wa nashrun murattabun. Ini dalam ilmu balaghah. Bahasa Arab ni ditinggi balaghahnya. Manakala arti muwafaqah pula ialah mendahului gerak perbuatan imam atas gerak perbuatan makmum. Mana imam dah rokok baru makmum rokok. Imam dah rokok baru makmum rokok. Imam dah sempurna i'tidal barulah makmum i'tidal. Imam dah sampai tempat sujud baru makmum sujud. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaedahnya nama dia muwafaqah. Bukan macam kita imam Allahu akbar sujud sama-sama dengan tok imam. Dia jadi musawaqah. Jadi musawaqah. Musawaqah. Dan mentakhirkan gerak perbuatan makmum atas gerak perbuatan imam. Mana makmum mentakhirkan perbuatannya sehingga imam sempurna melakukan rukun itu. Ini nama dia muwafaqah. Dan hendaklah makmum mengikuti imam dengan sekira-kira mendapat makmum akan imam pada rukun itu. Dan imam pula hendaklah tunggulah. Ada imam ni dia semayang laju, dia kira dia je, tak betul. Sampai makmum di belakang jadi tidak nampak tertibnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini kena nasihat tu imam ni. Ada kadang-kadang imam muda-muda ni belajar kaedah macam mana nak jadi imam. Sebagaimana Nabi SAW memang sampai tempat sujud, kemudian Nabi SAW membaca dalam keadaan perlahan. Oleh sebab itu bacaan imam ni ada beza sikit dengan makmum. Kalau imam contohnya ketika sujud dia nak menunggu makmum turun, bacalah sampai 5. Pada sujud yang pertama baca sampai 5 kali. Dia jangan lebih sampai 9. 3, 5, 7. 3, 5, 7. Kalau ada 9 ke atas ni lama sangat. Jadi kalau dia baca 5 subhana rabbal a'la ataupun subhana rabbal a'la wa bihamdih, dia baca 5 memang sesuai makmum turun dapat baca 3. Tapi kalau dia baca 3 mengikut kaedah yang setelah sempurna sujud baru makmum sujud, memang tak jadi kelang kabut. Jadi kelang kabut. Tuh imam jenis laju ni kena nasihatkan. Bukan setakat sembahyang laju, doa pun laju. Doa pun laju. Nak jadi imam bagi orang ikut. Kalau kita buat laju, tak usah jadi imam. Sudah jadi imam. Sembahyang seorang. Ini disebut dalam kitab kita. Dan hendaklah makmum mengikut imam dengan sekira-kira mendapat makmum akan imam pada rukun itu. Dan inilah makna perkataan Kitabul Minhaj. Syekh ni memetik dalam kitab Al-Minhaj karangan Al-Imam An-Nawawi yang bernama Minhajut Talibin. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengarang kitab Minhajut Talibin.
Minhajut Talibin ini diambil daripada Muharrar daripada kitab Al-Imam An-Nawawi, Al-Imamul Ghazali yang bernama Al-Wajiz daripada gurunya, yaitu Imam Ghazali daripada gurunya Syekh Abdul Malik Al-Juwaini dalam kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab atau fi Tahriril Mazhab. Kemudian Al-Imam Al-Juwaini mengambil ilmu daripada Al-Imam Al-Buwaiti yang bernama Mukhtasar Al-Imam Al-Buwaiti. Al-Imam Buwaiti mengambil ilmu terus daripada Al-Imam Syafi'i. Kitab Minhajut Talibin di antara kitab-kitab yang masyhur di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i, dan pandangan Imam Nawawi dalam kitab Minhaj banyak berbeza dalam kitab Majmu' dan juga kitab Rawdatul Talibin. Pandangan yang terakhir bagi Imam Nawawi yang dikira pegangan yang tidak berganjak, iaitu di dalam kitab Minhajul Talibin. Manakala di dalam kitab Al-Majmu' karangan Al-Imam Nawawi, ianya juga tidak sama dengan kitab Rawdatul Talibin kerana ijtihadnya berbeza-beza, kecuali dalam kitab Minhajul Talibin. Ini di antara pandangan yang rajih yang dipegang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab Minhajul Talibin ini banyak berkatnya dan telah disyarahkan oleh para ahli ulama melebihi daripada 500 syarah. Ni pun syarah, ni pun syarah, ni pun syarah, macam-macam jenis nama. Negara ni pun ada buat. Kalau nak tengok setiap negara ada mensyarahkan kitab Minhajul Talibin li Imam Nawawi. Daripada Yaman ada juga mensyarahkan. Kalau yang paling masyhur ulama-ulama daripada Al-Azhar, di antaranya Al-Imam Ramli Nihayatul Muhtaj, di antaranya Mughni Muhtaj, di antaranya iaitu Tuhfatul Muhtaj. Semua ulama-ulama Mesir belaka daripada Al-Azhar Al-Syarif. Tetapi daripada Yaman pun ada mengarang, dan negara-negara yang lain juga. Kebanyakan ulama daripada Mesir yang terlebih ke hadapan, di antara kita An-Najmul Wahhaj, seorang ulama yang alim dalam membicarakan tentang hayawan, Hayatul Hayawanil Kubra, dan beliau juga telah mensyarahkan kitab Minhajul Talibin yang bernama An-Najmul Wahhaj. Ini kitab ni paling mudah dibaca. Minhajul Talibin, Minhaj merujuk kepada Minhajul Talibin li Imam Nawawi. Apa disebut dalam kitab Minhaj? Wajib makmum mengikuti imam. Maknanya makmum ni wajib ikut imam pada segala perbuatan semayang, dengan bahawa mentakhirkan gerakan makmum dengan gerakan imamnya, seperti mana perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab riwayat yang sahih, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila semayang di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana cara dia? Ialah mereka tidak turun membongkok belakang mereka itu kerana sujud sehingga mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk sujud. Betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sujud, baru para sahabat sujud. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggu para sahabat ini turun. Bukan macam tok imam, setengah tok imam, orang baru sampai nak sujud, dia dah duduk antara dua sujud. Kita baru baca Rabbi fili warhamni, dia dah sujud kali kedua. Kita baru sujud kali kedua pula, dia dah naik ke atas dah. Baru kita sampai Maliki Yaumiddin, dia dah rukuk dah. Jadi keadaan jadi kelang kabut. Keadaan jadi kelang kabut. Ini tidak tertib. Belajarlah sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sampai sujud, baru para sahabat sujud, para sahabat dah habis baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihkan sedikit bacaan, kerana dalam sujud ni dia macam-macam bacaan. Ada subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, contohnya. Bacaan di dalam sujud berbeza-beza. Kalau dia jadi imam, untuk membolehkan makmum sama-sama sujud, barangkali itu imam ni bacalah lain daripada subhana rabbil a'la, lain daripada subhana rabbil a'la. Kalau dia memang tak hafal yang lain, hafal subhana rabbil a'la wa bihamdih, baca sampai 5 kali, sampai 5 kali. Adapun sujud yang kedua, kekalkan baca 3 kali. Dia boleh. Oleh sebab itu dalam kitab fiqh membahaskan begitu. Di antara kitab Wisyahul Afrah, karangan ada kitab Wisyahul Afrah, menyebut semiko apa, dan juga dalam kitab Hidayatus Sibyan,
Hidayatus Sibyan juga menunjuk membicarakan sedemikian rupa. Sama balik kita dan demikianlah sebagai kiasan, dan demikianlah pada rukun-rukun yang lain. Jadi orang tanya macam mana rukun yang lain, ini contoh sujud, ini contoh sujud, maka kerana ada asasnya yang ditunjukkan dalam hadis ialah sujud, maka yang lain adalah diikutkan kerana ia adalah asal. Yang lain seperti mana-mana rukun hendaklah diikut. Ikut macam mana? Setelah sempurna rukuk barulah kita rukuk. Tapi kalau tok imam ni nak tunggu dia pula rukuk baru kita rukuk, tertinggal kita dengan tok imam, sebab tok imam pun tak belajar kitab ni. Jadi terpaksalah kita imam Allahu Akbar nak rukuk, kita pun terus ikut. Tapi ikut sunnahnya, setelah imam sempurna rukuk barulah makmum rukuk. Setelah sempurna imam i'tidal baru makmum i'tidal, mengikut hadis yang sahih sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, huraian hukum muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Orang yang sembahyang berjamaah tidak simpang ia, mana tidak tersasar lah. Tok Syekh ni terjemah tidak simpang ia daripada tiga bahagian, mana tidak akan terkeluar daripada tiga keadaan. Sama ada muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Maka musabaqah itu iaitu mendahului gerak sembahyang makmum atas gerak sembahyang imam. Itu musabaqah. Mendahului gerak sembahyang makmum atas gerak sembahyang imam. Dalam kitab fiqh memberi contoh, apabila makmum mendengar, dia tajuknya idza jalasa law zannan annal imama fihi, apabila makmum duduk dan menyangka bahawa imam duduk pada itu. Dia nyangka imam duduk. Itu tajuk dalam kitab fiqh biasa sebut. Dia bagi contoh, apabila makmum apabila makmum mendengar takbir imam, dia dan makmum telah mengangkatkan kepalanya daripada sujud yang kedua kepada rakaat yang kedua, menyangka bahawa imam contohnya makmum sekarang ni dia dengar Allahu Akbar, dia ketika tu dia sujud, sujud mana? Sujud yang kedua daripada rakaat yang kedua. Dia terdengar suara Allahu Akbar, terdengar suara Allahu Akbar, dan dia menyangka bahawa imam duduk tasyahud awal. Kenapa? Likaunihi a'ma, sebab dia buta. Orang buta kan, dia tahu ini pergerakan rakaat pertama, rakaat kedua, Allahu Akbar, dia terdengar suara tu imam Allahu Akbar. Tambah imam ni jenis lurus bendul, takbir tak boleh lebih daripada 2 harakat. Dia tak boleh membezakan yang mana takbir ilmu tajwid baca Quran dengan semayang. Ada Allahu Akbar. Kena orang buta macam mana? Kita jangan fikir orang semua celik. Ada tok imam kita terutama tok imam muda ni, nak bangun daripada sujud naik rakaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam ilmu fiqh ada perbahasan begitu panjang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Wasid. Contoh, kalau bangun daripada sujud, kita bangun panjang sikit Allahu Akbar. Kalau orang buta, dia fahamlah bahawa ni nak naik rakaat. Ini orang fakih. Orang fakih. Orang tak fakih, dia kira ikut dia je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Ni berlaku sekarang. Dah tu keluar dalam YouTube. Mana boleh takbir panjang lebih 2 harakat. Ada seorang tu sama mengajar dengan saya dulu. Tak apalah. Perlu belajar dululah. Perlu belajar. Orang mengajar fiqh ni tidak semestinya orang semua boleh tahu. Walaupun dia balik pada Timur Tengah, walaupun balik di Saudi dan sebagainya, perkhususan fiqh lain, perkhususan bahasa lain, perkhususan ilmu tauhid, usuluddin lain. Kalau begitu semua orang boleh mengajar, hebatlah. Dialah jadi ulama usuluddin, dialah jadi ulama syariah, dialah ulama tajwid, ulama qiraat, semua dia sapu. Mustahil. Sama balik kita. Ini bagi contoh, ulama bagi contoh. Diingatkan mana-mana tu imam lah. Jangan kita rasa semua orang celik. Andainya orang buta ni dengan Allahu Akbar. Dia sebab pendek Allahu Akbar. Dia pun duduk antara dia duduk tasyahud awal. Au fi zulmatin, ataupun dalam keadaan gelap, tiba-tiba lampu terpadam. Kita tengah semayang fardu isyak. Tu imam pula pakai iaitu takbir intiqalat, perpindahan ni 2 harakat, Allahu Akbar. Makmum yang dalam gelap ni menyangka bahawa imam duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal gelap. Fajalasa yatashahhadu. Mana makmum ni pun duduk bertasyahud. Faizan, tiba-tiba didapati imam tidak tasyahud awal. Rupanya tu imam bangun terus. Mana dalam keadaan gelap, dan dia membaca surah Fatihah dan dia takbir wa kabbara lil ruku', kemudian dia takbir ruku'. Orang dah habis baca tasyahud awal, sama lebih kurang dengan habis baca surah Fatihah, dia pun takbir ruku', dan makmum menyangka bahawa imam takbiri untuk bangun rakaat ketiga. Naik pula rakaat ketiga. Dia naik rakaat ketiga, mendapati imam sedang rokok, tiba-tiba ada lampu. Hai, rokok pula tu imam ni. Macam mana bawa Allahu Akbar? Ini yang disebut oleh para alim ulama bermakna imam mendahului makmum. Dalam keadaan sedemikian rupa, semayang makmum tetap sah kerana berlaku keuzuran, sebab dia bukan sengaja. Dan kalau masih lagi tak tertinggal 2 rukun panjang, semayang boleh diteruskan. Ataupun keadaan makmum telah melakukan mendahulu daripada imam. Contoh yang saya telah sebutkan tadi, imam baca doa kunut, dia rasa imam nak sujud, dia terdengar takbir Allahu Akbar, dia menganggap bahawa imam yang kata Allahu Akbar. Rupanya Allahu Akbar ada makmum yang baru sampai, yang masbuk takbiratul ihram, tiba-tiba dia sujud. Ini termasuk dalam pergerakan yang telah mendahulu daripada imam. Macam mana caranya kita tengok nanti ya. Ini dulu dia huraikan. Dan musawaqah itu serentak gerak sembahyang makmum dengan gerak sembahyang imam. Itu musawaqah ataupun disebut muqaranah. Dan manakala muwafaqah, iaitu gerak perbuatan sembahyang imam mendahulu gerak perbuatan sembahyang makmum, ini sama macam di atas dan mentakhirkan gerak perbuatan makmum dengan gerak imamnya, dengan sekira-kira makmum sampai mendapati rukun yang mana imam lakukan itu, seperti yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 bahagian ini, mana tu Syekh ni dia hurai balik, penterjemah ni dia terjemah balik. Sebenarnya di atas tadi dah terjemah dah. 3 ini, mana 3? Muwafaqah, musabaqah, musawaqah. Ada di antaranya haram, ada kalanya boleh jadi haram. Dan membatalkan semayang, dan semayang ni batal semayang di sudut hukumnya, seperti
seperti mendahului makmum akan imam dengan 2 rukun. Makmum mendahului imam 2 rukun. 2 rukun. 2 rukun panjang. Ini pun khilaf di kalangan ulama. Di antara ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'i tak kira dia rukun panjang atau rukun pendek, kerana mempunyai tanpa ada sebab musabab boleh jadi batas sembahyang. Kalau makmum mendahului imam jarang berlaku, tetapi sekiranya kita ini dalam keadaan keuzuran boleh mendahului imam, jangan lebih 2 rukun. Kalau tak lebih 2 rukun sembahyang masih lagi sah, masih lagi sah. Contoh, kita ini tak boleh sujud lama. Oh, imam ni sujud lama, apa pula dia sujud. Ada jenis manusia ni tak sama. Ada tu imam ni dia kira sujud lama sebab dia dengar ceramah, doa paling hamba Allah paling hampir dengan Allah waktu sujud, maka perbanyakkan doa. Aqrabu ma yakunul abdu ila Allah, aqrabu ma yakunu bihil abdu ila Allah wa huwa sajid fa aksirud doa. Hamba Allah ni hampir dengan Allah, iaitu waktu sujud perbanyakkan doa. Dia pun banyak doa. Pak cik belakang ni udahlah tutup hidung pakai mask kan. Tutup hidung, sujud pula tu lama pula. Dah bunyi mana aku tahu, sila gaya bersen-bersen dia. Kalau lama-lama macam ni mati pula aku. Maka makmum ni pun bangun terus naik rakaat ketiga. Dah turun naik rakaat ketiga, katakan begitu. Ni rukun. Kalau duduk antara duduk tasyahud awal itu sunnah. Dia naik tu rakaat ketiga atau rakaat kedua, bermakna dia telah mendahului 1 rukun. Dia telah mendahului 1 rukun. Sampai ke atas berdiri, dia pun tarik gitu. Hidup lagi aku, dia kata. So, dia boleh tarik tengah sujud, mana boleh tarik-tarik. Daripada aku mati tutup begini, biarlah aku mati terbuka, dia kata. Dia pun bangun, dia tarik, dia pun sedut. Kalau tidak tadi berpeluh-peluh dia. Berapa? Peluh. Sah tak sembahyang pakcik ni? Ya sah. Sebab apa sah? Sebab dia baru mendahului 1 rukun. Itu maksud mendahului 1 rukun. Kalau dia dah habis baca Fatihah pula, dia tengok tu imam ni tak bangun-bangun daripada sujud, dia pun rukuk, bermakna mendahului 2 rukun. Ya Allah, khalas. Kalau dia tidak berniat mufaraqah dengan imam, maka selesailah sembahyang dia. Tetapi kalau dia berniat bercerai dengan imam mufaraqah, sahlah sembahyang, dapat pahala sekadar itu sahaja bersama dengan imam. Dan antaranya haram, yang kedua haram, serentak dengan imam ini. Ada kalanya kedudukan haram. Haram ni apa? Makna batal sembahyang. Hukumnya tetapi tiada batas sembahyang. Dia ada kalanya haram membatalkan sembahyang, ada kalanya haram tidak membatalkan sembahyang. Ada haram keadaannya tapi batas sembahyang, seperti takbiratul ihram serentak dengan imam, dia haram dan membatalkan sembahyang. Dan ada keadaan haram tapi tak batal sembahyang. Masa bila? Haram hukumnya tetapi tiada batas sembahyang. Contoh, seperti mendahului makmum akan imam dengan 1 rukun yang bukan takbiratul ihram dan salam. Kalau imam belum takbiratul ihram, kita takbiratul ihram dengan imam, ini mendahului. Ataupun kita serentak takbiratul ihram dengan imam, hukumnya batal. Sepakat ulama. Bab takbiratul ihram, Allahu Akbar, serentak takbiratul ihram dengan imam, habis batas sembahyang. Bagaimana seseorang nak berniat jadi makmum sedangkan imam belum lagi masuk sembahyang, belum lagi sempurna sembahyang?
syarat sah mengikut makmum, syarat sah jadi makmum ialah mengikut orang yang dah semayang. Kalau iman takbiratul ihram belum sempurna, macam mana nak berniat jadi makmum kepada orang belum lagi semayang? Contohnya Allah, kita pun Allah, tiba-tiba imam tak jadi, ya pun astagfirullah, 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali usalli fardal isya'i. Kita tadi dah takbiratul ihram, sebab serentak boleh terus atau tak boleh terus? Macam mana boleh kita berniat jadi makmum sedangkan imam belum ada lagi? Kalau imam pun Allah, makmum pun Allah, ikut, imam tiba-tiba tak jadi balik. 3 kali tu imam tak jadi, makmum pun tak akan angkatnya. Kita macam ni tunggulah tu imam sampai selesai lah. Tu imam pun Allahu Akbar, itu betul jadi bahawa makmum pun Allahu Akbar. Kalau serentak, ulama kita mazhab Imam Syafi'i kata serentak takbiratul ihram haram dan batas sembahyang. Adapun mendahului pun batas sembahyang. 2 keadaan, mendahului takbiratul ihram dan juga mendahului salam. 2 keadaan ini macam mana? Kita tengok dalam kitab kita. Mendahului ia akan imam dengan satu rukun yang bukan takbiratul ihram dan salam. Tapi kalau mendahului takbiratul ihram dan salam, tidak berniat mufaraqah dengan imam, maka batallah semayang. Imam belum salam lagi, assalamualaikum warahmatullahi, makmum beri salam dulu. Mendahului satu rukun, iaitu salam, rukun qauli. Tak berniat bercerai dengan makmum, bercerai dengan imam, batal semayang. Batal semayang sebab dia mendahului rukun, walaupun dia rukun bukan rukun fi'li, tetapi kerana perbuatan duduk tasyahud dan juga memberi salam itu rukun qauli, sekiranya dia mendahului imam, batal semayang. Batal semayang, lain daripada takbiratul ihram dan lain daripada salam. Hukumnya haram tetapi tidak batal semayang, dengan syarat ia tidak berniat putuskan. Qudwah itu ikutan imam, tidak ada berniat memutuskan. Contoh disebut oleh ulama apabila rukuk, disebut oleh ulama apabila imam rukuk sebelum sempurnanya Fatihah, idza sami'a takbiran, makmum mendengar takbir sedangkan makmum ketika itu sedang membaca Fatihah, dia menyangka bahawa imam takbir untuk rukuk, takbir untuk rukuk, dan dia memutuskan baca Fatihah. Contoh dia ni masbuk, dia pun dengar Allahu Akbar, mana tu imam rukuk, dia pun kita yang baki ni imam tanggung, faraka'a, dan dia rukuk. Wa summa tabayyana, ternyata bahawa imam belum rukuk. Macam mana? Dia telah mendahului imam, dia sekarang menyangka bahawa imam rukuk, dia pun memutuskan bacaan Fatihah sebab dia masbuk, yang baki ditanggung oleh imam. Dia menyangka bahawa imam rukuk, ternyata imam belum rukuk, yang takbir ni orang lain yang takbir. Fayajibu alaihi al-audu lil qiyam. Ketika itu makmum yang tadi yang menyangka ternyata sangkaannya salah, dia wajib bangun semula. Wajib bangun semula. Sebab apa? Sebab kaedah fiqh menyebut la ibrata bizanni al-bayyin khata'uhu. La ibrata bizanni al-bayyin khata'uhu. Tidak dikira sangkaan yang ternyata salah. Ternyata salah. Sangkaan ni rupanya tersalah, maka kembali kepada yang sebenar, iaitu yakin, kena naik balik sebab dia masbuk. Dia masbuk. Saya bagi contoh kaedah la ibrata bizanni al-bayyin khata'uhu. Kita ni di Malaysia ni, orang kita Malaysia ni dia peramah. Dia apa? Peramah. Kalau datang majlis keduri kahwin,
ataupun majlis kenduri tahlil ataupun majlis apa pun. Ini orang semua dalam rumah. Dia datang ramai-ramai. Seorang masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Istilah orang Melayu. Assalamualaikum. Pun masuk. Seorang pula lain lagi nak datang pula, Assalamualaikum. Lagi seorang pula datang kita, Assalamualaikum. Memberi salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Kita ramai sangat jawab salam ni, kita menyangka bahawa orang yang dekat pintu ni yang jawab salam, kita yang belakang-belakang ni kita kata orang depan tu dah jawab salam, yang depan dia pula penat dah aku jawab salam, dia pun tak jawab salam, maka semua berdosa. Ternyata tadi ramai-ramai beri salam tadi, korang semua jawab salam, penat dah aku jawab salam. Assalamualaikum. Maka sangkaan yang menyangka bahawa yang depan pintu telah menjawab salam ternyata salah, menjadi kewajipan orang yang dalam menjawab salam. Dia wajib kifayah nama dia. Seorang beri salam dah lah, kalau 20 orang Assalamualaikum, takut orang lain berdosa. Kalau semua jawab salam, alhamdulillah, pakat semua doakan sejahtera. Serupa juga nak balik, nak beransur dah ni, Assalamualaikum. Orang ni pun kata, aku pun sama juga nak beransur dah ni, Assalamualaikum. Mana orang ni pakat bersembah semua, tak menjawab salam, berdosa. Keluarlah kaedah la ibrata bizanni albayyini khata'uhu, tidak diambil kira zan yang salah, sebagaimana yang disebut dalam kitab ni tadi. Dan keadaan sedemikian rupa, dia naik balik, adakah dia boleh menyambung surah Fatihah ataupun tidak? Khilaf ulama. Adakah dengan sebab dia rukuk, sangkaan imam rukuk upah imam tak rukuk, bila dia naik balik dia boleh sambung Fatihah? Adakah perlu diulang daripada awal ataupun tidak? Maka ulama berpandangan bahawa sesungguhnya rukuk yang dilakukan tadi dalam keadaan uzur, maka ianya boleh dikira lagi seperti berturut-turut membaca Fatihah, naik balik sambung Fatihah yang baki. Kalau sekiranya berlaku, sama balik kita itu. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Seperti mendahului ia dengan rokok selepas membaca Fatihah, seperti makmum dia rokok, mendahului rokok selepas baca Fatihah, atau dengan sujud selepas ia i'tidal, ataupun dia sujud selepas i'tidal, rupanya imam belum lagi sujud, dan tetapi luput fadilat jamaah. Luput fadilat jemaah. Kalau luput fadilat jemaah, apa faedah semayang? Tak dapat 27, tak dapat apa semua fadilat jemaah. Nanti orang tanya, apa faedah? Apa faedah kalau semayang begitu? Tak dapat fadilat jemaah. Lebih baik batalkan dan ikut balik. Soalan ini dijawab oleh ulama Syafi'i di bawah tajuk ma faidatu husulil jamaah dalam keadaan wantifa'us sawab. Apakah faedah sah berjamaah tapi tak dapat pahala? Sah berjamaah tapi tak dapat pahala, disebut itu, dan luputlah fadilat jamaah. Syekh Khatib Syarbini rahimahullahu taala, pengarang kitab Mughni Muhtaj, telah membahaskan begitu panjang dalam bab ini. Luputnya fadilat jamaah, luput fadilat jamaah tapi semaya jamaah itu sah. Apa faedah dia? Dia kata banyak faedah. Jangan dipandang satu sudut luputnya fadilat berjemaah tetapi jemaah itu sah. Apa faedah?
Faedah yang pertama, suqutul ismi, hilangnya, ada gugurlah dosa. Gugur berdosa tak sembahyang jemaah. Sebab ada mazhab yang lain sembahyang jemaah ni wajib. Wajib. Kita ni wajib kifai. Tapi kedudukan sembahyang itu ialah sunnatul muakkadah. Sembahyang sunnatul muakkadah. Bila kita sembahyang tapi luput fadilat berjemaah, satu sudut, tetapi kita tidak dikirakan berdosa kerana kita sembahyang. Sebab tiga mazhab ada yang menyatakan bahawa sembahyang jemaah ni wajib. Sembahyang jemaah wajib. Kalau tak sembahyang jemaah tanpa ada sebab berdosa. Oleh sebab itu suqutul ismi alal qawli li ujubiha, maka gugurlah dosa ke atas orang yang sembahyang tadi berdasarkan pandangan yang kata sembahyang berjemaah ni wajib, walaupun dia tak dapat fadilat tapi dia tak kira dosa. Yang kedua iaitu kalaulah contohnya dikirakan ianya adalah sunnatul muakkadah pada diri dia, tetapi kedudukan sembahyang berjemaah ini dia fardu kifayah. Kalau satu tempat tidak mendirikan sembahyang berjemaah, berdosa semua, berdosa. Nah, itu sebab masa Covid baru ni kita tetapkan boleh kena sembahyang jemaah juga, walaupun makmum dengan imam ada 3 orang, kira terlepaslah dosa bagi penduduk kampung tersebut. Sebab pergi family store boleh pergi sembahyang jemaah tak boleh pula. Takut dan sembahyang boleh bawa mati, pergi family store tak mati pula. Boleh ramai orang kan, boleh pula. Pergi JJ ramai, pergi sembahyang tak boleh. Oleh sebab itu Melaka punya pandangan dah lain. Sembahyang berjemaah, kita sembahyang jemaah pun 40 sini, sembahyang jemaah pun 40. Dan sambung lagi, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, seterusnya lagi, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, hilang fadilat berjemaah tapi sembahyang jemaah sah. Sebab apa? Hujah yang kedua disebut oleh Syekh Khatib Syarbini, dengan dia mendirikan sembahyang jemaah itu merupakan qiyamus syiar zahiran, dia telah mendirikan syiar Islam secara zahir. Kerana dia mendirikan syiar Islam, Allah beri pahala sudut itu. Mana terluput satu sudut, tetapi satu sudut kerana dia mendirikan syiar Islam, Allah beri pahala. Allah berikan pahala, dan pahala dia datang daripada rumah. Setiap langkah dia semuanya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi kita qala al-musannif rahimahullah taala, dan di antaranya makruh, dan luput ia pahala jemaah, iaitu musawaqah ataupun muqaranah serentak dengan perbuatan imam. Perbuatan, bukan perkataan. Perbuatan. Kalau perkataan, ada kala dia jadi sunat dan ada kala jadi harus. Serentak kita baca Rabbi firli warhamni, serentak kita baca. Di dalam sujud bacaan ni serentak, dia tidak membawa kepada makruh. Ada serentak membawa kepada sunat seperti amin. Ada kalanya serentak baca dengan imam ni membawa kepada wajib, seperti bacaan iman terlampau laju sehingga menyebabkan makmum di belakang ni dia boleh tertinggal 3 rukun. Kalau uzur 3 rukun. Di antara keuzuran yang boleh tertinggal 3 rukun ni, iaitu imam baca terlampau laju. Dan tu dari sudut saiz badan imam ni dia pendek. Tu imam kalau dia pendek, pergerakan dia laju. Kita ni pertengahan ataupun tinggi, baru kita nak sampai rokok, imam dah i'tidal lah. Dia betul kita tengok ada tamakninah, Allahu Akbar, tapi dia pendek, dia cepat gitu. Dia betul baca, kita tengok tok imam ni sembahyang laju kata sembahyang. Biasa. Macam mana aku ikut dia tak boleh? Rupanya dia badan saiz kecil.
Ada orang pendek, kalau berdiri dengan kita ni setakat dekat pinggangnya, patutlah kita tak boleh ikut. Tok imam ni ada. Jadi ke macam mana? Bila rakaat kedua kita baca surah Fatihah serentak terus dengan dia. Jadi wajib. Ada kala jadi wajib. Ini kita bahas makruh. Serentak perbuatan imam rukuk sama dengan dia i'tidal sama. Dan di antara sunan ada kala sunat. Sunat hukumnya seperti amin. Dan dapat fadilat jamaah dengan sempurna. Dan seterusnya, fadilat jemaah ini dia tetap dapat berjamaah. Bila tu? Dengan sempurna, iaitu 27 atau 25 darajat. Ini saya telah bahaskan sebelum ni. Macam mana boleh sampai 27? Dia bukan 27 pahala, tetapi 27 darajat. Darajat tidak sama dengan sawab. Tak sama dengan sawab. Oleh sebab itu darajatnya tak sama. Darajat daripada rumah dia mengambil uduk, kemudian pergi ke masjid, ada darajat yang disebutlah hadis. Apabila daripada rumah dia beruduk dan tidak meletup-letupkan tangan, patah-patahkan tangan kerana dia merasakan seperti semayang, darajat lagi. Darajatnya contohnya masuk masjid dalam keadaan berdoa, dapat darajat. Masuk lagi masjid dalam keadaan dia terus semayang tahiyatul masjid, dapat lagi darajat. Darajat mendengar azan, dapat darajat. Darajat menjawab azan, darajat lagi. Nampak ni? Kita kumpulkan darajat-darajat ni 27, sehinggalah imam memberi salam. 25, ada ulama membahaskan macam mana jadi 25? Apabila tidak dapat takbiratul ihram bersama imam dan tidak dapat salam sama dengan imam. Itu yang jadi 25. 25. Ada yang menyatakan 25 ni ditolak apabila tidak dapat mendengar bacaan imam. Kalau ambil pandangan yang kedua, semayang zuhur dengan asar sebab tak dengar, itulah hadis 25. Nanti orang pilih-pilih pula. Semayang asar, semayang zuhur ni 25 darajat je. Aku pilih yang banyak darajat. Semayang subuh, semayang maghrib, semayang isyak. Tak boleh begitu. Hakikat darajat tak darajat ni hanya khilaf ulama. Adakah benar pandangan yang kedua itu dapat mendengar bacaan ataupun tidak? Nabi SAW tidak memperjelaskan. Hanya disebut oleh Al-Imam Syekh Ibn Hajar Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Hakikat sebenarnya kalau bermula daripada rumah ada wudu, perjalanan dan mendengar azan, semayang qabliyah dan sebagainya, sama-sama iman dan habis salam dengan imam, dia dapat 27 darajat. 20 darajat, bukan 20 pahala. Dan iaitu kaifiat semayang jemaah yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Masalah 24. Wajib makmum mendahului imam. Kadang-kadang wajib bagi makmum berdahului imam, iaitu seperti masalah apabila imam duduk bukan pada tempatnya, seperti ia duduk pada rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga, maka wajib makmum mendahuluinya, iaitu terus berdiri. Ini kita bahas akan datang. Imam contohnya tiba-tiba dia duduk tasyahud awal, sedangkan itu bukan tasyahud awal. Makmum kata subhanallah, imam ni terfikir-fikir, subhanallah apa benda ni, mana salah aku, betul aku ni, dia kata. Takkan dia cakap apa hal kau subhanallah subhanallah. Makmum tahu itu bukan tempat tasyahud awal. Nak ikut kata ikut, jangan diikut. Jangan ikut, duduk bukan pada tempatnya. Maka mengikut imam perkara yang salah, maka boleh membatalkan sembahyang. Bagaimana caranya? Makmum ni nak ikut ke? Kata tak boleh ikut, dan dia terus naik berdiri. Kalau berdiri ni macam mana cara dia? Nak tunggu, nak teruskan baca ataupun nak tunggu imam? Ni kita bahas pada pengajian akan datang
InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بالله صلي فداك روحي ذبت من الهجر والصدود اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا وآله الركع
ركع السجود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.